sebab kebetulan butang rakaman ini bersamaan dengan kehadiran beberapa orang. Mungkin akan ada yang terkeluar, nanti mohon dapat masuk semula dan tekan link yang sama. Baik, Alhamdulillah. Jadi Dr. Sofia Samsudin sudah lama berkhidmat di UAE, 20 tahun lebih, Alhamdulillah. Nampak muda tapi Masya Allah sebenarnya dah banyak pengalaman ya. Jauh beza umurnya dengan saya, 10 tahun lebih. Dan saya sendiri adalah junior bersama beliau di Jabatan Pengajian Quran dan Sunnah UIA, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia di Gombak. Jadi hasrat kami pada malam ini ialah untuk menyantuni datin-datin, hajah-hajah, puan-puan, kakak-kakak dan adik-adik sekalian agar kita dapat bersama berkongsi manfaat sedikit sebanyak ataupun mungkin juga berkongsi ilmu pengetahuan atau mungkin juga jika ada persoalan-persoalan daripada pihak datin-datin dan perempuan hajah-hajah sekalian yang mungkin selama ini bermain di minda kita khusus tentang wanita tetapi kita rasa segan nak diajukan atau nak ditanyakan. Jadi insya-Allah dalam program kita ini kita akan bukakan ruang seluas-luasnya kepada para hadirat sekalian untuk mengajukan sebarang soalan insya-Allah kepada Dr. Sofia dan juga kepada saya, kita saling tolong-tolonglah kami berdua insya-Allah untuk kita sama-sama rungkai jika ada persoalan khusus yang berkaitan dengan wanita, sama ada itu berkaitan dengan akidah, tauhid, ibadah dan juga fiqh insya-Allah. Jadi Ustazah boleh saya mula mukadimah surah Al-Fatihah ya? Izin ya, okey. Jadi insya-Allah pada malam ni Dr. Sofia merupakan seorang yang berada dalam bidang tafsir lah Quran dan Sunnah akan berkongsi dengan kita sebagai mukadimah sedikit sebanyak tafsir daripada surah Al-Fatihah. Jadi kenapa kami pilih surah Al-Fatihah ini? Kerana surah Al-Fatihah seperti yang kita maklumi adalah surah pertama yang disusun di dalam Al-Quran. Dan di situ sebenarnya melambangkan kasih sayang rahmat Allah pada kita semua. Surah Al-Fatihah ni pendek 7 ayat sahaja tetapi mudah dibaca dan mudah dihafal kan. Itu tanda Allah SWT sangat mempermudahkan hamba-Nya kan untuk beribadah. Jadi bagi saudara baru pun tentu tidak terlalu sukar kan ketika mempelajari surah Al-Fatihah. Cuma di sini saya nak berikan sedikit sahaja fadilat surah Al-Fatihah. Antaranya yang pertama ialah ia adalah surah yang paling besar, yang paling hebat di dalam Al-Quran yang disebutkan dalam hadis dalam riwayat Al-Bukhari, dan surah ini juga mempunyai peranan yang sangat penting dan kelebihan yang luar biasa. Ia merupakan ummul kitab, ibu kepada Al-Quran, ummul Quran ataupun ummul kitab. Kenapa dia ibu? Kerana dia induk. Kenapa dia induk? Kerana induk ini dia ada dia adalah pusatnya dan dia ada cabang-cabangnya, dia ada anak-anaknya. Jadi kalau perempuan telusuri surah Al-Fatihah yang akan Dr. Sofia sebutkan nanti, di sana ada induk kepada ilmu tauhid, induk kepada hukum hakam dan juga induk kepada ilmu-ilmu tentang hari pembalasan. Jadi insya-Allah sebab kita tajuk kita ni fiqh wanita kan, jadi fiqh ni salah satu cabang dia daripada ilmu-ilmu tersebut dan induknya ada dalam surah Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga, seperti mana kita maklumi dan kita ketahui bahawa setiap rakaat dalam solat kita baca surah Al-Fatihah kan, sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda la salata liman lam yaqra' bi Fatihatul Kitab. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Jadi begitu bermakna surah Al-Fatihah ni sehingga dibaca 17 kali dalam sehari. Dan yang paling best sekali, ni dia yang saya sebutkan tadi, kasih sayang Allah SWT pada kita melalui surah Al-Fatihah yang kita dapat lihat apabila kita tadabbur nanti, ialah apabila kita baca setiap ayat dalam surah Al-Fatihah, sebenarnya kita seolah-olah sedang corresponding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis disebutkan, bila kita sebut Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah SWT berkata hamadani abdi, telah memujiku hambaku. Masya Allah. Cuma kita tak dengar je kan? Bila kita kata Ar-Rahmanir-Rahim, Allah kata asna alayya abdi, hambaku sedang membesarkan aku. Kemudian bila kita kata Maliki Yaumiddin, majadani abdi, maknanya hambaku sedang memuliakanku dan meletakkan segala urusannya kepadaku. Masya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya padamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan.
Bila kita sebut begitu maka Allah jawab wali abdi apa tu, hada baini wa baina abdi, ini adalah antara aku dan hamba-Ku dan bagiku apa yang mereka doakan. Maknanya Allah sentiasa sudi dan sentiasa memakbulkan doa kita dengan pelbagai cara. Ihdinas siratal mustaqim, sehinggalah akhirnya maka sama juga apa yang Allah correspond di situ ialah hada li abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini adalah dari untuk hamba-Ku dan bagi hamba-Ku apa yang dipohonkannya. Jadi itu tanda bahawa Allah sangat hampir dengan kita. Allah sangat dekat dengan kita, bermakna Allah sangat memahami keadaan kita dan sangat menyayangi, mengasihi, merahmati dan memberikan segala ihsannya, kasih sayangnya kepada kita. Bagaimanakah kita dapat merasakan kasih sayang tersebut? Kan? Jadi insya-Allah terutama dalam musim pandemik ini kita sedar dan kita sangat-sangat insaf betapa kita semua sedang diuji. Dan mungkin ada yang terkesan, sama ada kesannya itu sangat besar atau sangat mungkin sedikit, tetapi semua kita terkesan. InsyaAllah kita akan dengar bersama-sama daripada Dr. Sofia Samsudin bagaimana kasih sayang Allah SWT dalam surah Al-Fatihah, dan selepas itu kita akan teruskan dengan sesi soal jawab. Jadi sesi soal jawab ni jemput saudara-saudara kita, sahabat-sahabat, kakak-kakak, dating-dating sekian untuk bertanya apa jua soalan berkenaan dengan fiqh wanita. Baik, tanpa melengahkan masa, saya serahkan mikrofon kepada yang berbahagia Dr. Sofia Samsudin. Falyatafaddal mashkura. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al as-sa'ba wal hazna idha syi'ta sahla. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa limashayikhina ولمعلمينا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. اللهم آمين. صلى الله على حبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله وبعد. Alhamdulillah, rasa sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali sebelum memanjangkan bicara, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden Makmah Dr. Taufik, begitu juga dengan saudari Nurul Nadira dan juga semua bahagian pimpinan Makmah lah yang memberikan suatu ruang kepada saya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara yang saya sayangi. Dan pengenalan sedikitlah, nama Dr. Radha dah perkenalkan tadi kan. Nama sebagaimana yang terpampang di skrin, Sofia Samsudin, dan tinggal di Gombak. Alhamdulillah. Telah menetap di Gombak dan di Kuala Lumpur ni dah lama lah, sejak tahun 2000 2000 ke tahun 19, bukan 2000, 1995 sehinggalah ke hari ini, Alhamdulillah. Dan saya mengalu-ngalukan semualah semua adik kakak, datin, kakak-kakak, mungkin ada ibu-ibu dan sebagainya yang bersama-sama dengan kita. Dan insya-Allah dalam pertemuan kita ini bukanlah bermakna bagi diri saya semua tahu tetapi menyahut panggilan untuk berkasih sayang dengan saudara-saudara yang saya dengar memerlukan kepada bantuan untuk memahami apa itu Islam, bagaimana hidup di dalam agama yang penuh dengan
barakah, penuh dengan kasih sayang. Semoga insya-Allah sedikit sebanyak kita dapat berkongsi. Saya juga masih lagi belajar, masih lagi banyak perkara-perkara yang perlu dipelajari, dan insya-Allah kita sama-sama belajar dan memohon rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya untuk mengadakan majlis sebegini sudah lama diimpikan. Mungkin juga sedikit sebanyak tentang pengalaman yang saya lalui. Saya ada 2 orang anak angkat. 2 orang anak angkat, seorang lelaki dan seorang perempuan, yang juga merupakan mereka yang memeluk Islam, daripada Kristian kemudian masuk Islam. Dan sekarang ni dalam Google Meet kita ni ada seorang anak anda saya yang perempuan yang baru sahaja memeluk Islam lebih kurang dalam setahun setengah. InsyaAllah pada Jamadil akhir tahun ini akan masuk tahun yang kedua lah, insyaAllah. Jadi saya mengalu-alukan semualah, termasuk anak anda saya sangat berbesar hati bersama-sama dengan semua. Jadi apa yang ingin saya kongsikan ialah apa yang diberitahu oleh Dr. Raudah tadi. Banyak perkara sudah disebut tentang surah Al-Fatihah. Jadi apa yang ingin saya kongsikan, sebagaimana Dr. Raudah telah sebutkan tadi tentang apakah matlamat kita dalam pertemuan ini. Yang pertama, kita nak sama-sama membina jati diri sebagai seorang mukmin melalui pengajian kita tentang apakah yang terkandung di dalam Al-Quran, begitu juga panduan-panduan daripada hadis Nabi SAW, dan juga kita ingin mempelajari ilmu-ilmu semasa yang bermanfaat bagi kita dalam kehidupan kita di dunia inilah. Yang kedua, untuk semua sebenarnya, untuk kita berusaha bersungguh-sungguh agar menjadi hamba Allah yang terbaik di sisinya. Itu yang kita sama-sama ingin menuju ke arah menjadi hamba Allah yang terbaik. Apa yang ingin saya utarakan kemungkinan sebelum persoalan dibuka, kemungkinan dalam masa 10 minit Dr. Sekarang 9.21 sehingga 9 berapa Dr. Raudah? Sampai pukul berapa? 9.35 lah kot saya. 9.35. Okey, insya-Allah. Okey. Jadi ada 2 perkara yang kita ingin lihat bagaimana Allah memberikan hadiah yang teristimewa untuk kita. Pertama, hadiah istimewa Allah kepada hamba-Nya. Yang kedua, dialog penuh sayang dan prihatin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin tadi kita dah dengar sebahagiannya, Dr. Raudah pun dah sebutkan tadi. Saya pergi kepada hadiah istimewa daripada Allah. Kita nak tahu sama ada ia istimewa ataupun tidak, pastilah ia datang daripada Al-Quran. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang memberitahu kita di dalam surah Al-Hijr ayat 87 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Istimewanya kalau merujuk kepada ayat ini yang secara ringkasnya bermaksud, dan sesungguhnya walaqad, waw dan lam itu adalah merupakan satu penegasan daripada Allah. Ada juga mengatakan apabila lam ini juga memberi maksud adanya satu sumpah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu besar kedudukan Al-Fatihah ini. Dan sesungguhnya kami telah memberi kepadamu, siapa itu? Wahai Muhammad, iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, 7 ayat. 7 ayat yang diulang-ulang, yang dinamakan As-Sab'ul Mathani. Kita ada Nur Alisha Leong, ada yang angkat tangan, ada apa-apa soalan ke ataupun suara tidak begitu jelas? Jelas ke soalan, suaranya jelas? Jelas Ustazah, kalau jelas. Alhamdulillah. Jelas.
Okey, kita nak tengok sebab Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana alhamdulillah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan kepada kita kasih sayangnya di dalam mengurniakan kepada kita 7 ayat ini, dan Allah sebut 7 ayat itu di dalam surah Al-Hijr ayat 87 yang telah kita bacakan tadi, di mana Allah secara ringkasnya ayat ini bermaksud, dan sesungguhnya kami telah memberi kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam 7 ayat yang diulang-ulang bacaannya, dan seluruh Al-Quran yang amat besar kemuliaan dan faedahnya. Jadi inilah kurniaannya. Tadi Dr. Radah ada sebut macam pengalaman saya berhadapan dengan 2 orang anak angkat yang memang bersyahadah bersama-sama dengan saya, seorang lelaki dan seorang perempuan. Apabila selesai bersyahadah, kita melakukan perkara-perkara untuk membersihkan diri, untuk melakukan salat. Maka di situ saya sangat terkejut apabila kedua-duanya walaupun baru sahaja beberapa minit bersyahadah, mereka mampu untuk membaca Al-Fatihah. Mereka mampu untuk membaca Al-Fatihah keseluruhannya. Jadi itu yang menjadikan saya merasa terlalu sebab bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan bacaan itu pada bibir mereka walaupun mereka baru sahaja menuturkan syahadah. Saya ingat dalam fikiran saya mungkin mereka hanya hafal 1 ataupun 2 ayat sahaja, bukan 7 ayat. Tetapi yang menghairankan saya ialah bagaimana mereka dapat mampu untuk menghafal ke-7 ayat itu. Masya Allah, walaupun pada ketika itu mereka belum lagi tahu huruf-huruf bahasa Arab itu. Sudah dihafal. Sudah dihafal. Sedangkan huruf yang terbenanya Al-Fatihah itu mereka belum lagi belajar. Masya Allah. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin juga dalam yang hadir ini ada pengalaman-pengalaman tersendiri mungkin juga boleh kongsi dalam chat apakah pengalaman-pengalaman ketika menghafal surah, bagaimana pertama kali Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan kita untuk membaca Al-Fatihah, betapa kita teruja untuk membaca surah itu walaupun di peringkat awal ketika kita membacanya kita tak faham. Jadi di situlah betapa besarnya hadiah yang istimewa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut kat sini As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi di sini dalam menyurut sedikit sebanyak ayat ini, seorang mufassir yang terkenal bernama Ibn Ashur menyebutkan perkataan atainaka, perkataan atainaka ni, nanti tengok kat sini, atainaka ni maksudnya Allah tidak mengatakan walaqad auhayna ilaika, bukan, tetapi Allah menggunakan atainaka. Jadi katanya perkataan ataina ni memberikan suatu makna, ia adalah suatu kemuliaan dan pemberian, satu kurniaan. Satu kurniaan. So kita kata biasanya hadiah akan diberi oleh orang yang sayang kepada mereka yang disayangi. Betul tak? Ada tak musuh bagi hadiah kepada lawan dia? Rasa tak ada tak? Jadi hadiah biasanya adalah suatu pemberian, tanda kasih sayang daripada seseorang kepada seseorang yang lain. Jadi di sinilah tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita membaca Al-Fatihah, kita merasakan inilah hadiah yang paling istimewa daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Okey, kita tengok bagaimana ia menjadi istimewa. Bagaimana ia menjadi istimewa. Okey, boleh nampak ke ataupun terlalu kecil? Boleh. Boleh nampak? Okay. Boleh, Doktor. Okey, alhamdulillah. Kalau tadi Allah sendiri memberi nama kepada Al-Fatihah, tadi Dr. Radah sebut lebih daripada 4 nama. Di dalam ayat surah Al-Hijr tadi, ayat yang kita baru baca tadi, Allah menamakan surah Al-Fatihah ini dengan As-Sab'ul Mathani. As-Sab'u 7, Al-Mathani yang diulang-ulang. Ada juga yang mengatakan Al-Mathani itu adalah 7 yang diulang-ulang yang menjadi penanda kepada
suatu pujian hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bahagian pertama itu pujian hamba kepada Allah, bahagian kedua itu adalah permohonan hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita akan tengok. Okay, kita ada sedikit masa lagi. Okay, kita nak tengok kepada hadis ini. Hadis ini sangat penting ya. Dan ia juga adalah merupakan bukan saja istimewa tetapi hadiah yang paling hebat. Okay, di mana kita faham hadiah ini paling hebat? Daripada apa yang diberitahu kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saya tak baca yang Arabic lah sebab kita ada 2-3 minit saja lagi. Allah bagi sampai 35, ada 5 minit lagi. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Sa'id, "Ala u'allimuka a'zama suratin fil Quran." Hendak tak kamu sekiranya aku nak ajarkan kepada kamu surah yang paling hebat di dalam Al-Quran. Surah yang paling apa? Yang paling hebat. A'zama suratin fil Quran. Qabla an takhruja minal masjid. Sebelum kamu keluar daripada masjid. Jadi siapa yang tak nak kan? Jadi di situlah apabila ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata-kata dengan kata-kata itu, lalu mereka pun salat bersama-sama. Jadi apabila selepas mereka salat, sebaik saja Nabi ingin keluar daripada masjid, lalu Abu Sa'id mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kamu telah berkata kepadaku bahawa aku akan ajarkan kepada kamu satu surah yang paling agung di dalam Al-Quran." Lantas baginda Nabi menjawab, "Ya, surah tersebut ialah Alhamdulillahirabbil alamin," sehinggalah ke akhir ayatnya. Jadi ia merupakan 7 ayat ini diulang-ulang bacaannya di dalam Al-Quran yang agung yang diberikan kepadaku dan kepada umatku. Jadi di sini kita nampak pengakuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Okey. Jadi kita dah faham pertama pengakuan daripada Allah bahawa ini adalah hadiah istimewa daripada Allah kepada Nabi dan kepada umatnya. Kalau disebut kepada Nabi sudah pastilah ia juga adalah suatu hadiah kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, Nabi sendiri mengaku bahawa surah ini adalah surah yang paling hebat, yang mana telah dikurniakan Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi kehebatan Al-Fatihah. Cuma insya-Allah dalam pertemuan akan datang kita akan kongsikan lagi. Kemudian di sini juga kita boleh melihat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, sebab bagaimana kita nak hidup di dunia ini sekiranya tanpa kasih sayang Allah, tidak mungkin mampu kita hidup tanpa kasih sayang daripada Allah. Macam sekarang ni kita saling melihat antara satu sama lain. Saya melihat melalui skrin Dr. Raudah, saya melihat mungkin saudari Anita, saya juga melihat Nur Hayati, saya juga melihat Nurul Nadira walaupun hanya melihat gambar. Jadi di situ sudah nampak nikmat dan kebesaran Allah. Bagaimana kasih sayang Allah itu memampukan kita untuk melihat, untuk bercakap, untuk saling senyum kan. Senyum juga memberikan satu kedamaian. Sekarang saya tengok Nur Hayati senyum. Jadi ia sangat mendamaikan kan. Hanya senyum je, tak berkata-kata apa pun. Jadi bagaimana Allah menciptakan dua bibir kita, kalau kita buka naik ke atas dia jadi senyum kan. Kalau kita turun ke bawah dia jadi apa? Jadi sedih lah kan. Jadi maksudnya kita naikkan bibir ke atas dia jadi senyum. Jadi bagaimana uniknya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala mendamaikan walaupun hanya dalam senyuman sahaja, belum lagi berkata-kata. Jadi di situlah bagaimana kita nampak kasih sayang Allah. Kita tengok ada 2 minit lagi. Tak apa kita pertemuan pertama ni kita santai sedikit lah kan, sebab insya-Allah sekiranya ada rezeki, ada umur panjang, insya-Allah kita akan berjumpa setiap minggu. Jadi kalau kita nak cepat-cepat pun nanti agak payah kan. Maksudnya dia macam
Kalau orang Kedah kata, sorry lah saya orang Kedah kata kalut. Kalut tu maksudnya nak buat cepat-cepat. Maksudnya tak sampailah pula maklumat yang nak disampaikan. Okay. Kalau kita tengok dalam hadis ini, hadis ini adalah hadis yang sahih dan ia merupakan hadis kursi yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim. Tadi Dr. Raudah dah sebutlah, cuma saya saya tak baca dia punya yang Arabic ni, saya nak pergi kepada yang telah diterjemahkan. Okay, di sini Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW itu mengatakan, aku bahagikan salat antaraku dan hamba-Ku kepada dua bahagian. Okay, satu bahagian untuk aku dan satu bahagian untuk hamba-Ku. Okay, yang mana untuk Allah bermula daripada Bismillahirrahmanirrahim sampailah Maliki Yaumiddin. Sampailah Maliki Yaumiddin. Kemudian pengakuan hamba Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah suatu janji yang dimeterai antara hamba dan Allah untuk mengikhlaskan diri beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kita tengok apabila kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim, nanti sebab Ar-Rahmanir-Rahim nanti akan diulang lagi dalam ayat yang ketiga. Jadi dalam hadis ini disebut ianya bermula dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi setiap kali kita menyebut Alhamdulillah, kita kena hadirkan dalam diri kita bahawa Allah pasti mendengar dan Allah menjawab pujian kita. Allah menjawab pujian kita. Sebab itu pentingnya hadis ini, sebab ia adalah sesuatu yang gaib yang kita tak nampak. Jadi macam mana kita nak meyakinkan diri kita bahawa Allah berbicara dengan kita? Jadi tidak lain dan tidak bukan adalah melalui perkhabaran daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana kita tahu bahawa Rasulullah SAW tidak pernah berbohong sepanjang hidupnya. Apa yang dia katakan semuanya benar. Jadi kita dalam hidup kita pun sama kan. Kalau kita kenal orang tu adalah seorang yang baik, sentiasa bercakap benar, sudah pastilah kita percaya dengan perkhabarannya. Betul tak? Macam katalah Dr. Raudah memberitahu sesuatu dan kita kenal dia sebagai seorang yang jujur, sebagai seorang yang ikhlas, sebagai seorang yang berkata benar. Jadi maka kita akan percayalah dengan kata-katanya. Jadi bagaimana kita nak menetapkan keyakinan di dalam diri kita bahawa kita sedang berdialog dengan Allah? Siapa yang memberitahu kita? Dari mana kita mendapat keyakinan itu? Jadi keyakinan itu kita dapat adalah melalui perkhabaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keyakinan itu maksudnya adalah yang pasti kerana Nabi SAW tidak berbicara kecuali yang benar. Jadi inilah dialog-dialog yang Nabi SAW sampaikan kepada kita apabila kita membaca Al-Fatihah. Maksudnya apabila kita membaca Alhamdulillah, Allah akan menjawab, hamba-Ku memujiku dan berterima kasih kepadaku. Masya Allah. Bila kita sebut Alhamdulillah, dekat situ ada pujian dan terima kasih. Kalau kita nak terima kasih, tak tahulah berjuta-juta pun tak cukup kan. Maksudnya kalau kita nak puji, pujian yang kita kata sempurna kepada Allah, kita kalau Allah tak mengajar kita bagaimana kita nak puji, sudah pasti susah kan. Katalah Kak Nur Hayati nak puji Dr. Sofia kan, mungkin fikir nak cakap apa kan. Susah juga nak dapat perkataan yang sesuai kan. Nanti tiba-tiba puji difaham yang lain pula. Jadi Allah SWT betapa sayangnya kepada hamba-Nya, dia telah memberi perkataan itu kepada kita. Kita cuma menuturkannya sahaja dan memahami akan perkataan itu. Jadi keseluruhan Al-Fatihah ini adalah suatu yang sangat istimewa, suatu yang sangat hebat. Ia adalah hadiah daripada Allah SWT kepada Rasulullah SAW dan kepada umatnya. Kita dah 38 dah. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi. Sudah berhenti dulu setakat ni. Satu daripada Al-Quran dan satu daripada hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang bagaimana dialog antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui 7 ayat di dalam
surah Al-Fatihah. Boleh sampaikan balik kepada Dr. Radha lah untuk kita buka kepada persoalan insya-Allah. Jazakumullah khairal jaza. Terima kasih banyak Dr. Sofia Samsudin di atas perkongsian ilmu dan juga pembentangan tentang kasih sayang Allah SWT melalui surah Al-Fatihah yang sangat menarik dan bagi saya sangat jelas insya-Allah kan. Untuk harapnya begitu juga datin-datin hajah-hajah perempuan sekalian, jika ada sebarang persoalan, kita buka, memang ini pun tujuan program kita namakan dia sebagai Fiqh Wanita. Jika ada apa-apa kemusykilan ataupun pertanyaan yang ingin kita tanyakan, sama ada berkaitan dengan surah Al-Fatihah itu tadi, berkaitan dengan kasih sayang Allah SWT melalui surah Al-Fatihah itu tadi, ataupun ayat-ayat Quran dan hadis yang Dr. Sofia kongsikan tadi, ataupun apa saja berkenaan dengan hal ihwal hukum hakam yang berkaitan dengan wanita yang mungkin selama ini bermain di minda kita, dan kita buka ruang seluas-luasnya insya-Allah. Dan dipersilakan jika ada yang ingin bertanya lebih lanjut tentang pembentangan Dr. Sofia tadi, jangan risau, insya-Allah kita akan sambung lagi minggu depan. Insya-Allah. Sebabnya pertemuan kita hanya sejam kan, dan kita cuba untuk istiqamah kan. Jadi kita ambil sikit-sikit, belajar sikit-sikit, tapi insya-Allah kita pastikan kita dapat beramal dengan apa yang telah pun dibentangkan tadi. Khususnya penghayatan kita tentang bacaan surah Al-Fatihah ketika salat, bahawa Allah SWT memberi respon kepada doa kita melalui Al-Fatihah itu kan. Itu kita cuba buat dulu insya-Allah. Okey, kita ada 41 peserta malam ni, alhamdulillah. Jadi dipersilakan kalau ada yang nak tanya, boleh terus unmute mikrofon ataupun tulis di kolom chat. Ada apa-apa sahaja soalan, silakan. Puan Anita, di mana Puan Anita? Selalu nampak Puan Anita ni, rajin, aktif. Di Sabah. Oh, di Sabah, Masya Masya Allah. Allah. Tu, alhamdulillah. Disandarkan. Jelas ya? Ya? Saya disandarkan. Oh, di sana. Masya Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Kita tak pergi Sabah jumpa dekat dalam online. Masya Allah. Okey, dipersilakan kalau ada soalan, insya-Allah. Ataupun nak berkongsi pengalaman pun boleh. Maksudnya kalau macam tadi kan, pengalaman-pengalaman membaca surah Al-Fatihah pertama kali setelah mengucap syahadah, adakah merasa ianya sukar nak hafal walaupun belum lagi belajar Iqra sebab ia adalah satu tuntutan di dalam salat, di dalam salat untuk apabila kita nak menunaikan salat lah. Okey, dia buka persoalan. Atau mungkin ada yang rasa nak upgrade bacaan surah Al-Fatihahnya kepada boleh. bacaan balik. Dr. Sofia boleh pimpin kita insya-Allah. Saja tak? Boleh. InsyaAllah boleh kita baca sama-sama. Ikut Ustazah. Ustazah akan baca saya akan baca dan ikut selepas tu insya-Allah. Okay. Dan kita kena jelmakan yang apa yang kita belajar tadi lah. Maksudnya kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana kita membaca surah ini. Kan dia ada 7 ayat yang dipanggil as-sab'u al-mathani. As-sab'u tu 7. Pernah tak dengar macam mana nak kira sampai 7? Kalau guna bahasa Arab, wahid, ithnani, thalatha, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah. Boleh? Wahid. Ithnan. Wahid satu. Okey, dua ithnan. Kalau kita hari Isnin kan? Hari Isnin.
Isnin tu 2 lah. Kalau hari Ahad tu 1. Yes. Hari pertama, Ahad tu 1. Kalau kita qul huwallahu ahad tu Esa kan? Esa. Kemudian Isnan, hari Isnin tu hari kedua. Okay. Kemudian Salasah. Salasah kita hari Selasa. Ya, Selasa. Hari Selasa tu asalnya Salasah. Okey. Kemudian hari Rabu, Arba'. Rabi' tu jadi Rabu. Rabia. Rabi'. Rabia. Kalau Rabu tu sebenarnya 4. Okey. Lepas hari Rabu apa? Khamis. Khamis tu 5. Khamis, khamsah 5. Jadi kita tukar jadi Khamis. Khamis tu hari Khamis, hari yang kelima. Okey. Lepas hari Khamis, Jumaat. Jumaat ni dia special. Jumaat dia special sebab hari ini dinamakan Allah di dalam Al-Quran. Hari Jumaat ni memang hari yang disebut Allah di dalam Al-Quran. Kita ada satu surah yang dinamakan dengan Al-Jumu'ah. Jadi apa nama hari Jumaat ni kita tak panggil hari Sittah lah kan. Kita panggil hari Jumu'ah. Kemudian yang terakhir tu yang hari yang ke-7 kita panggil Sabtu kan. Dia adalah Sab'un. 7. Okay, tak apa, nanti sikit-sikit kita belajar kan. Kalau confuse, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Kemudian Jumaat, Sabtu. Jadi kita nak baca 7 ayat ini. 7 tadi apa? Sab'ah. Sab'ah. How to spell, Ustazah? Doktor? Sin, ba, ain, ta. Sab'ah. Okay. Romanize? S-A-B, sab. Kemudian ada apostrofi ke atas tu. Okay. A-H, sab. Okay. Terima kasih. Sama. Okay. So insyaAllah kita akan baca. Jadi kita sekarang ni sedang berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan hadis yang disebut oleh Nabi SAW tadilah. Okay, kalau kita tengok balik apa maksud dia tadi. Yang pertama, bila kita membaca Alhamdulillah, maka Allah menjawab, hambaku memuji dan berterima kasih kepadaku. Syukur tu terima kasih lah. Berterima kasih kepadaku. Okay, kemudian apabila kita menyebut Ar-Rahmanir Rahim, hambaku memujiku juga. Memujiku. Meninggikanku. Kemudian Maliki Yaumiddin, hambaku mengagung-agungkan aku. Maliki Yaumiddin, sebab pada hari akhirat nanti, iaitu selepas manusia semua dibangkitkan untuk dihisab, maka ketika itu tidak adalah kuasa kecuali kuasa Allah semata-mata yang menguruskan makhluknya. Kalau dunia ni ada juga kan Raja Perak, Raja Kedah, Raja Selangor kan. Tapi kat akhirat nanti dah tak ada dah raja-raja tu. Tak ada lagi Raja Jordan, tak ada lagi Raja Perak, Raja Kedah, tak ada lagi dah. Yang raja hanyalah Allah semata-mata. Jadi Maliki Yaumiddin, yang menguasai pada hari akhirat, tidak ada selain daripada Allah. Itu Maliki, maka di situ Allah menjawab, hambaku menyerahkan urusannya kepadaku. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maksudnya hambaku
menyerahkan segala urusannya kepadaku dan hamba-ku memohon sesuatu daripadaku, maka bagi hamba-ku pasti apa yang dia minta. Aku akan memakbulkan permintaan hamba-ku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okay. Ada juga yang disebutkan ini adalah suatu perjanjian yang dimeterai antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab keseluruhan hidup kita adalah hamba kan? Kita adalah hamba yang hidup di atas bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kita boleh keluar daripada bumi Allah? Tak ada kan? Maksudnya kita dapat udara yang segar, udara yang tersedia ada untuk semua orang, tak payah berebut-rebut, tak payah bayar kan? Kena bayar ke kita sedut udara? Tak payah. Tak ada bayar, kalau nak bayar jenuh lah. Kalau nak bayar jenuh kan? Maksudnya di situ kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Jadi kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian seterusnya ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bila hamba menyebut ihdinas siratal mustaqim, maka tadi Allah mengatakan hada baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini adalah perjanjian antaraku dengan hamba-ku dan apa yang hamba-ku minta aku pasti akan memakbulkan permintaan mereka. Okay, kita tak nak termasuk dalam golongan orang-orang yang Allah benci, Allah murka dan juga tidak mahu termasuk dalam golongan orang-orang yang sesat. Jadi macam mana nak kenal orang yang Allah murka? Macam mana nak tahu orang-orang yang sesat? Kena belajarlah. Dia tak ada shortcut. Dia tak ada macam tiba-tiba je hari ni kita dah pandai. Tak ada. Saya pun masih lagi belajar, masih lagi berhati-hati supaya tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang Allah murka, tidak termasuk dalam golongan yang sesat. Yang kita nak adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang Allah memberi nikmat kepada mereka. So siapa yang Allah bagi nikmat tu, yang tu pun kena belajar juga. Pertama sekali yang kita kena kenal adalah Nabi SAW. Okay, jom kita baca. Ataupun ada soalan ke? Belum ada. Assalamualaikum Ustazah, maksud Allah jawab. Maksudnya Allah jawab ni hanya dalam salat ke? Oh, tidak ditentukan di dalam salat saja. Maksudnya kalau hadis itu dikatakan sebab dalam salat ni, dalam salat di dalam riwayat ini, di dalam riwayat ini, kalau kita tengok dalam riwayat ini disebutkan qala Allah Ta'ala qasamtu salat. As-salah ni dia bukan salat yang kita faham. Dia adalah salah satu nama kepada Al-Fatihah. Kan nama kepada Al-Fatihah banyak. Okay, nanti saya tunjukkan. Okay. Ni adalah nama kepada Al-Fatihah. Banyak ni. Dia boleh, ada yang menyebut sampai 20 nama. Kat sini kita sebut 12 nama sahaja. Pertama Ummul Quran. Yang kedua Fatihatul Kitab, Ummul Kitab. Yang kita sebut dalam surah Al-Hijr tadi adalah As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Yang ni yang kita sebut tadi dalam Al-Quran Allah sebut. Kemudian bila kita pergi lagi, dia ada yang nombor 7 ni, nampak tak? Yang nombor 7 ni. Nombor 7 ni nama antara nama-nama kepada Al-Fatihah adalah Surah As-Salah. Surah As-Salah. Kenapa? Kerana sekiranya kita salat tidak diterima tanpa membaca Al-Fatihah. Jadi antara nama-nama kepada surah Al-Fatihah adalah Surah As-Salah. Surah As-Salah. Jadi jawapan dialog ini dia bukan sahaja di dalam salat, bahkan di luar salat juga. Jadi kalaulah kita nak merasakan
kehangatan cinta Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita ingat surah Al-Fatihah sahaja pun tidak menjadi masalah kerana surah Al-Fatihah ini adalah hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia adalah satu surah yang paling hebat. Jadi kita bacalah Al-Fatihah. Bila kita baca Al-Fatihah, sama ada di dalam salat ataupun di luar salat, maka di situ kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh Okay. So dia ada banyaklah, ni semua nama-nama kepada surah Al-Fatihah. So banyaknya nama menunjukkan betapa tingginya kedudukan Al-Fatihah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia juga suatu yang sangat hebat, suatu yang sangat istimewa kepada hamba-Nya. Okay. So ada soalan lagi ke Dr. Radha? Mungkin Ada lagi soalan tentang hukum mengeringkan atau membiarkan air wuduk kering sendiri daripada Puan Sofia Chow. okay. Mungkin Dr. Radha boleh jawab? Okey, sebenarnya memang menjadi sebutan dalam kelas-kelas lain, tapi saya belum pernah verify lagi Ustazah Dr. Sofia mengenai adakah nas yang sahih daripada hadis Nabi SAW yang menyebutkan demikian. Sebenarnya tidak ada masalah untuk dilap. Cuma memang ada juga ustaz-ustaz yang mengajarkan lebih afdal dikeringkan sendiri kan. Tapi memang belum pernah semak dalilnya Ustaz. Saya tak pernah semak. Okey. Kalau dalam hal ni setakat yang Ustazah tahulah kan, setakat yang Ustazah tahu, kalau kita biasa berada di negara yang sejuk, contohnya macam ketika mana saya berada di Jordan selama 3 tahun, ketika menghabiskan pengajian master. Kalau musim sejuk, apabila kita ambil uduk tu, selepas saja kita ambil uduk pakai air panas. Tapi bila air tu sampai ke tangan kita, ke muka kita, kita ambil basuh tangan, kemudian basuh muka dan seluruh anggota uduk tu, maksudnya bila sampai je kat tangan kita, dia akan jadi sejuk. Jadi bila dia dah jadi sejuk, kalau kita nak keluar memang kita kena keringkan. Kalau tak, dia memang akan memudaratkan sebab air tu dia akan bertukar menjadi ais. Dia akan bertukar menjadi ais. Jadi di situ maksudnya kesesuaian kepada tempat yang sejuk itu, maksudnya sekiranya nak dilap tidak menjadi masalah. Tapi kalau sekiranya kita di Malaysia, kalau kita di Malaysia maksudnya benda tu tidak memudaratkan, maka kita boleh biarkan ia sampailah ia kering sendiri. Tapi kalau kita lap, adakah batal wuduk? Tak batal. Wuduk tidak batal. Tidak ada menyebut antara yang membatalkan wuduk adalah kita mengeringkan air yang kita gunakan untuk wuduk itu. Dia tak masuk dalam perkara yang membatalkan wuduk. Kalau lap sendiri adalah makruh. Yang tu sebagaimana Dr. Radha juga, maksudnya Dr. Sofia kena cek balik lah. Sebab tidak ada setakat yang jumpa, maksudnya larangan kepada lap tu, sebab kalau berada di musim sejuk, di negara-negara yang sejuk, memang kena lap. Kalau tak, dia akan memudaratkan kerana air yang ada dekat badan kita tu akan menyebabkan dia bertukar menjadi ais kalau kita keluar lah, sebab dia sangat-sangat sejuk. Suhu di bawah paras beku. Kalau saya berada di Jordan, suhu boleh sampai -5. -5. Memang tak boleh pakai lah air pipe tu. Memang kena pakai air panas untuk wuduk lah. Okay, nanti insyaAllah kita cuba verify balik di sudut adakah lap itu kalau kita di Malaysia ni jadi makruh. Bahkan ada juga hadis lain, kerana terlalu sejuk tu boleh tak buka kasut dan lap di khuf. Kerana bahayanya air itu boleh memudaratkan. Dan masa di Mesir dulu pun sejuk juga. Ada kawan-kawan kita yang dari Malaysia, kita ni agak kurus kan berbanding dengan Arab di sana. Ramai jugalah yang saya kenal bila duduk lama di Mesir 5 tahun, 7 tahun tu boleh kena sakit rheumatism tulang.
terutama pada jari-jari ni yang kurus-kurus ni. Kan? Sebab sejuknya air. Jadi wallahu alam, nanti kita akan semak hadis tu. Betul-betul. Kemudian ada soalan daripada Puan Nurjanah. Maaf betulkan saya kalau saya tersalah panggil gelaran. Mungkin ada yang lebih suka dengan gelaran saja ke bukan, bagi tahu saya ya. Mohon betulkan, kita belum sempat takruf lagi. Ustazah nak tanya, ibu saya baru masuk Islam tapi dia belum boleh baca Al-Fatihah. Umurnya sudah 82 tahun. Macam mana nak ajar solat kalau belum boleh baca Al-Fatihah? Okey, kalau dalam hal ini maksudnya mereka yang baru mengucap syahadat untuk mendirikan salat, maksudnya sekiranya boleh, maksudnya dia menjadi makmum lah. Maksudnya bacaan Fatihahnya akan bergantung kepada imam tadi. Sebab dia baru belajar kan, maksudnya kita akan tunjukkan kepadanya. Ini pengalaman saya lah, membimbing anak anda saya ketika mana selepas saja dia mengucap syahadah di rumah saya, maka saya menjadi imam kepadanya untuk salat. Pada ketika itu salat zuhur. Pada ketika itu salat zuhur lah. Jadi kalau dia tak dapat membaca, maksudnya satu ayat saja dia dapat baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah memadai baginya. Sudah memadai baginya. Maksudnya bacalah apa yang dia dapat saja. Kalau Bismillahirrahmanirrahim pun dia tak dapat, yang dapat hanya Bismillah sahaja pun tidak mengapa. Kalau kata Bismillah pun tak dapat, bacalah zikir apa-apa yang dia dapat. Contoh Allahu Akbar. Boleh. Allahu Akbar. Jadi dalam pada itu dia akan belajarlah sedikit demi sedikit. Sehinggalah dapat. Kita faham bahawa kalau dah umur 80, kemungkinan tak pernah membaca, tak pernah mendengar, maka adalah satu yang sukar. Jadi kalaulah apa-apa pun tak dapat, kemungkinan hanya dapat sebut nama Allah sahaja. Cukuplah dengan perkataan itu sahaja untuk dia melakukan salat. Maka ketika mana berdiri, maksudnya mengangkat takbir, niat sahaja, maksudnya nak salat apa pada ketika itu. Maksudnya kalau nak salat tu kena niat lah. Niat tu dalam bahasa apa pun tak apa kan, tidak semestinya dalam bahasa Arab sebab ia di dalam hati kan. Maksudnya kalau katalah sembahyang zuhur, aku sembahyang zuhur 4 rakaat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Taala. Itu boleh dalam bahasa dia sendiri pun boleh. Tidak perlu terjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang lain. Kemudian angkat takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian kalau hanya Allahu Akbar saja yang dia boleh baca selepas takbiratul ihram tu, bacalah Allahu Akbar sahaja sampailah kita kata kalau dia salat sendiri, dia salat sendiri, katalah kalau 80 tahun mungkin kalau nak diulang 33 kali terlalu lama nak berdiri kan. Maka ucaplah sebanyak mana yang dia mampu, 10 pun boleh, tidak menjadi masalah. Setakat dia dapat qiyam, sekadar yang biasanya diangkat ke sekadar kita membaca Al-Fatihah lah. Biasa kita baca Al-Fatihah berapa lama Dr. Radha? Dalam salat? Paling cepat 3 minit kot. 3 minit. Kita pukul 10 dah. Bagi cepat 3 minit. Okey, jadi maksudnya anggaran lah. Katalah 3 minit itu kita akan baca Allahu Akbar sebanyak katalah 30 kali ataupun 10 kali memandangkan kepada keuzurannya, maka ia pun sudah memadai. Ia sudah memadai. Boleh jawab ke soalannya tadi? Terjawab ke? Tadi nampak yang bertanya tu terleft, mungkin masalah teknikal ke kan. Tapi kita rakam ni, insyaAllah nanti saya uploadkan di YouTube insyaAllah. Boleh Kemudian ada lagi soalan, Ustazah ada 2 soalan ni rasa yang terakhir kot sebab dah pukul 10. Betul-betul. Yang pertama, kalau saudara baru wajib untuk belajar tapi hidayah tu tak sampai, belum buka hati yang ikhlas untuk belajar, apa yang patut kami lakukan? Rasanya peranan kita ni insyaAllah menyampaikan. Betul tak Ustazah? Jadi kita cuba ajak,
kita cuba sampaikan dalam masa yang sama kita sentiasa mendoakan an-zahril ghaib, disebutkan dalam hadis kita mendoakan di belakang dia tanpa dia mengetahui pun kita doakan dia. Dan itu antara doa-doa yang mustajab kan, kita minta Allah bagi dia hidayah, buka hati dia untuk belajar dengan kita. Setiap ajakan kita tu dah pastinya beroleh pahala daripada Allah SWT kan, kerana keikhlasan kita tu. Jadi yang kita ni manusia ni ditaklifkan, kita ni diberikan tugasan untuk berusaha, tetapi keputusan resultnya tu adalah dalam kuasa Allah SWT. Kita tidak diimposkan untuk mendapatkan output yang diingini, tetapi kita diimposkan untuk berusaha ke arah itu. Jadi tahniah Puan Nur Alisha dan juga yang lain-lain jugalah, sama-sama kita teruskan lagi usaha mengajak orang mencari ilmu, insya-Allah. Ikhlas nanti daripada Allah. Yang tu anugerah Allah, insya-Allah. Di samping doa dan usaha, insya-Allah akan beroleh keikhlasan. Dan yang soalan terakhir ni untuk Ustazah, bagaimana dengan keadaan air yang terhad di musim sejuk untuk mengambil wuduk? Wajibkah cuci 3 kali di anggota wajib? Sahkah syarat wuduk tersebut? Ustazah boleh kot? Okey. Syarat sah cuma meratakan je lah. Dia tak sunat 3 kali. Tetapi kalaulah dalam keadaan sejuk yang bersangatan, maka cukup dengan meratakan sekali sahaja ke seluruh anggota wuduk. Yang pentingnya seluruh anggota wuduk tu ratalah. Walaupun sekali sudah pun memadai. Sudah pun memadai. Lebih-lebih lagi kalau dalam kawasan sejuk lah, sebab kita biasa hidup di -5 kan, suhu -5, suhu -6, suhu -10 memang Masya Allah, kalau tak duduk dekat api memang darah pun boleh jadi beku kan. Jadi insya-Allah ada keluasannya sebab Allah itu Maha tahu. Jadi di situlah adanya keluasan-keluasan di dalam pelaksanaan ibadah yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga adalah tanda kasih sayang. Itulah juga tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Bahkan kasih sayang Allah SWT jika air itu walaupun sekali memudaratkan boleh digantikan dengan tayamum. Masya Allah, luasnya rahmat Allah SWT. Yang penting dia nak dia nak ikatkan kita dengan hubungan dengan dia. Itu yang paling penting. Cuma cara nak menghubungkan tu boleh adjust ikut suasana. Tapi kena belajarlah, tak bolehlah kita menggunakan akal kita semata-mata. Kita kena ada ilmu. Sebab itu pentingnya kita belajar. Sebab belajar ni adalah jalan-jalan menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kita walaupun kita tak berjalan sekarang ni kan, tapi kita datang berusaha untuk dengar, untuk faham. Jadi ia adalah jalan-jalan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak kisahlah macam mana pun, yang pentingnya kita cari jalan untuk belajar. Walaupun mungkin sekali dengar tak faham, tak apa. Jangan dengar kalau syaitan dia kata memang belajar takkan faham-faham dah. Memanglah begitu kan. Kadang-kadang bisikan-bisikan tu kalau tak payah belajar lah, memang tak pandai-pandai dah. Okay, macam mana kita nak tolak bisikan itu? Kita baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Senang je. Itu senjata dia. Jadi a'udzubillah ni bukan masa baca Quran sahaja, tak. Masa kita dapat bisikan-bisikan tu, kita nak belajar macam payah nak ingat kan. Kita nak belajar macam susah nak sebut. Macam tadi kan Ustazah cakap wahid, ithnan, apa Ustazah? Nanti adalah bisikan, tak payah belajar dah, bukan pandai-pandai dah pun. Nak sebut pun tak berapa pandai, tak payah belajar langsung. Jadi tu adalah bisikan-bisikan syaitan sebenarnya. Kita jangan dengar. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tu tahu akan usaha kita, tahu akan betapa bersungguh-sungguhnya kita untuk mendapat ilmu. Jadi jawablah, tembak dia dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Jangan macam apa kita kata sumpah dia, jangan. Sumpah dia makin besar. Kalau kita pergi jahanam engkau syaitan, berambut engkau syaitan, tak guna engkau syaitan, tak boleh. Dia bukan cara dia begitu. Kalau kita kata tak guna kau syaitan, dia makin besar.
Dia makin besar sebab kita tak buat ikut apa yang Allah tunjuk. Kita sebut je a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Setiap kali ada bisikan-bisikan macam tu, bacalah a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Okey, kembali kepada Dr. Radha. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak pada Dr. Sofia Samsudin dengan perkongsian surah Al-Fatihah, walaupun tidak semua tadi, Alhamdulillah memang kita target sikit-sikit insyaAllah supaya lama-lama jadi bukit. Dan kita juga nakkan para pendengar yang hadir pada malam ini ternanti-nanti, tertunggu-tunggu untuk pertemuan yang kedua pula insyaAllah pada minggu hadapan. Dan rasanya Alhamdulillah objektif kita tercapai ya malam ni. Niat kita yang asal tu, Alhamdulillah kita telah dibukakan dengan kasih sayang Allah SWT melalui surah Al-Fatihah, dan kita juga dapat berkongsi beberapa soalan-soalan yang nampaknya ditujukan ikhlas daripada hati-hati kita, dan mengharapkan jawapan yang juga dapat membantu kita memudahkan lagi urusan kita dalam melaksanakan tugas sebagai hamba Allah SWT dan istiqamah dalam ibadah. Jadi kami berdua berundur dirilah ya malam ni dengan ucapan jutaan terima kasih, syukran jazilan, jazakumullah khairal jazak kepada barisan pimpinan Makma, pada ahli-ahli Makma, dan kepada semua yang hadir pada malam ini yang telah berusaha menyampaikan kepada yang lain. InsyaAllah kita teruskan lagi usaha agar dapat kita sebar luaskan lagi manfaat daripada pertemuan kita yang ringkas ini insyaAllah. Dan walaupun ringkas, mudah-mudahan beroleh keberkatan dan ganjaran yang sangat banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu berapa sebenarnya, tapi dengan niat kita dan harapan kita dan prasangka baik kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita semua beroleh pengampunan dan akhirnya dipertemukan di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu saja. Ustazah ada nak tutup apa-apa ke? Saya wakilkan. Tadi sudah janji nak baca Al-Fatihah, jadi kita dah lewat juga dalam 10-11. Nanti kalau tadi sudah dengar saudari Nadirah tadi, Sundur Nadirah tadi ada beritahu kita akan ada WhatsApp group kan. Jadi kalau siapa yang nak membaca Al-Quran, nak baca Fatihah, boleh rakamkan suara, masukkan ke dalam WhatsApp, nanti Ustazah akan dengar dan Ustazah akan betulkan insya-Allah sekadar yang mampu. Itu cara dia lah kita ada macam-macam teknologi sekarang ni. Jadi rakamkan bacaan, kemudian hantar dekat WhatsApp, nanti Ustazah akan dengar dan insya-Allah Ustazah akan cuba bantu sedaya mungkin. Boleh juga. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Okey. Jadi mewakili Dr. Sofia dan saya sendiri, kami mohon maaf di atas sebarang kekurangan. Yang baik itu datangnya daripada Allah SWT, yang kurang dalam hal itu datangnya daripada diri kami yang hamba Allah yang serba dhaif ini. Hakikatnya kedua-duanya adalah dalam takdir dan kehendak Allah SWT. Jadi kita tutup ya Ustazah? Boleh ya? Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Soalan tadi pun nanti Ustazah akan sharekan, ada link jawapan oleh Al-Fadil Dr. Zulkifli Al-Bakri tentang apakah hukum mengeringkan wuduk tadi. InsyaAllah kita akan jawab dalam WhatsApp kita nanti insyaAllah. Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Ahlan.